Salam sejahtera dan salam Sarawak kesayang. Buletin Nukas edisi malam 23 Mei 2021 bersama saya, Janet Bennett. Berita utama, sebanyak 3 pusat pemindahan sementara PPS iaitu PPS Dewan Kampung Ukong, PPS Dewan Kampung Buloh Baloi dan PPS Dewan Kampung Bidang telah dibuka bagi menempatkan mangsa-mangsa banjir. Timbalan Menteri Pengangkutan merangkap Ahli Parlimen Limbang, Datuk Hasbi Habibullah berkata, semua agensi barisan hadapan yang terlibat mencukupi dan mematuhi prosedur operasi standard SOP dalam mengawal penularan COVID-19 semasa banjir. Agensi kesihatan juga rasanya memang juga digerakkan semua kerana untuk mengawal COVID jugalah ya, takut penularan untuk memenuhi SOP. Di pusat-pusat pemindahan pun kena patuhi juga walaupun pindah banjir satu hal supaya jangan lagi pindah sudah jatuh ditimpa tanggal lagi ya. Jadi kenalah semua ni. Alhamdulillah kita ucap terima kasihlah kepada residen, DO kita dan agensi-agensi kebajikan dan juga tadi agensi-agensi yang disebutkan tadi. Terima kasihlah kerana mereka begitu cepat bertindak dengan banjir ini. Memang setakat ini alhamdulillah tidak ada kejadian yang tidak diinginilah seperti kemalangan, lemas dan sebagainya. Alhamdulillah semuanya digerakkan. Jadi kita bersyukurlah, tahniahlah kepada mereka semua. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke PPS di daerah Limbang pada Sabtu. Setakat Sabtu, sebanyak 5 PPS telah dibuka di daerah Limbang dengan semuanya terletak di kawasan Batu Danau. Antaranya seperti tertera. Tambah Datuk Hasbi, penduduk diminta untuk lebih berwaspada dan difahamkan Ahad ini berlakunya air pasang besar. Jadi diharaplah mereka mahulah berpindah. Janganlah berdegil lah kata orang kalau boleh ya. Itu yang saya minta saudara, pindahlah. Ikutlah arahan kerajaan. Jangan nanti bila banjir itu dah sampai tahap bahaya, baru nak minta ini pun payah juga. Baru nak minta pindah, kalau malam lagi apa payah. Ya. Bila dah kerajaan nak buat pindah, ikut dia. Ya. Insya-Allah kita doalah semua mudah-mudahan benda pun selamatlah yang tinggalkan di rumah. Manakala di Lawas, Ahli Parlimennya Datuk Henry Sum Agong telah mengadakan lawatan ke Long Tukon dan Berayong Baru bagi melihat sendiri kesan akibat banjir yang melanda kedua-dua kampung itu. Dalam lawatan itu, Datuk Henry yang juga Timbalan Menteri 2 Pembangunan Luar Bandar telah bertemu mangsa banjir dan mengagihkan sendiri bantuan makanan kepada setiap ketua isi rumah di kedua-dua kampung tersebut. Sementara itu, penduduk kampung rata-rata mengucapkan syukur atas bantuan makanan yang telah disumbangkan bagi meringankan beban mereka. Mereka juga berharap gelombang banjir kedua tidak berulang dalam masa terdekat. Seterusnya, banjir tidak menghalang adun Batu Danau Paulus Paulu Gumbang turun padang dan meninjau sendiri mangsa banjir yang ditempatkan di PPS Dewan Ukong pada Jumaat. Dalam tinjauan itu, beliau telah berjumpa dengan petugas dan diberikan taklimat berhubung dengan situasi semasa banjir yang berlaku. Ini merupakan PPS kedua yang dibuka di daerah Limbang dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP dalam mengekang penularan COVID-19. Masih lagi perkembangan di wilayah utara dengan penghantaran bantuan makanan oleh Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri kepada penduduk yang terjejas banjir di daerah Kecil Mulu pada Sabtu. Pesawat khas Twin Otter Maswing digunakan bagi menghantarkan bantuan makanan memandangkan keadaan sungai Tutoh dan Melinau masih lagi deras dan berbahaya. Sebaik tiba, bantuan makanan segera dihantar ke Kampung Long Iman dengan menggunakan bot yang turut dipantau dan dibantu pasukan bomba bantuan Moksar Mulu. Turut sama dalam penghantaran bantuan makanan itu ialah Timbalan Speaker Dun Sarawak yang juga Adun Mulu Datuk Gerawat Gala. Sementara itu, setiap ketua isi rumah dari 90 buah rumah panjang di Dun Layar bakal menerima bantuan makanan bersempena perayaan Hari Gawai daripada Adun Layar, Gerald Rentap Jabu. Berucap dalam majlis simbolik penyampaian sumbangan tersebut pada Sabtu, beliau memberitahu sebanyak 2,300 set makanan akan diagihkan dalam masa yang terdekat. Pada masa sama, Gerald turut berkesempatan menasihati ketua masyarakat dan para tuai rumah agar sentiasa memperingatkan anak buah berkaitan prosedur operasi standard SOP sambutan Hari Gawai.
Untuk makluman, sumbangan itu akan diagihkan dan dihantar kepada semua yang bakal menyambut perayaan Hari Gawai bermula esok. Selanjutnya pula, sebanyak 50 buah rumah panjang di kawasan Dun Kabong menerima sumbangan makanan bersempena dengan program Sentuhan Gawai Adun Kabong Muhammad Ci Kadir bagi tahun 2021. Program yang berlangsung selama 2 hari iaitu bermula pada 21 Mei dan berakhir 22 Mei lepas adalah bertujuan menzahirkan rasa terima kasih Adun Kabong kepada semua penduduk rumah panjang di kawasan Kabong tanpa mengira sentimen politik dan juga atas sokongan yang diberikan kepada beliau. Penerima sumbangan adalah berdasarkan rekod yang dihantar oleh setiap tuai rumah kepada pihak Pusat Khidmat Adun Kabong. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.